Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian dimanapun Anda berada pada pagi ini. Hari ini adalah 6 Februari tahun 2023, hari Isnin.
Tajuk perkongsian saya iaitu 10 hukum Allah dahulu dan sekarang. Saya ingin membaca dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sehingga ayat ke-17. Keluaran bab 20 ayat 1 sehingga ayat ke-17. Kemudian Allah berfirman, dan inilah firman-Nya. Akulah Tuhan Allah kamu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu dijadikan hamba. Jangan sembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku sahaja. Jangan buat patung bagi diri kamu, patung yang menyerupai apa-apapun yang ada di langit, di bumi atau di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud atau sembah kepada patung apapun, kerana akulah Tuhan Allah kamu dan aku tidak mahu disamakan dengan apa-apapun. Aku menghukum orang yang membenci aku. Aku juga menghukum keturunan mereka sehingga generasi yang ketiga dan keempat. Tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan orang yang mengasihi aku dan taat kepada hukumku. Jangan sebut namaku untuk maksud yang jahat, kerana aku, Tuhan Allah kamu, menghukum sesiapa sahaja yang menyalahgunakan namaku. Rayakanlah hari Sabat dan hormatilah hari itu sebagai hari yang suci. Kamu mempunyai 6 hari untuk bekerja, tetapi hari yang ke-7 ialah hari rehat yang ditahbiskan untuk aku. Pada hari itu, satu pun tidak boleh bekerja, sama ada kamu, anak kamu, abdi kamu, ternakan kamu atau bangsa asing yang tinggal di negeri kamu. Dalam masa 6 hari aku, Tuhan telah menciptakan bumi, langit, laut dan semua yang ada di dalam segalanya itu. Tetapi pada hari yang ke-7 aku berehat. Itulah sebabnya aku, Tuhan, memberkati hari Sabat dan menghaskannya bagiku. Hormatilah bapa dan ibu kamu, supaya kamu panjang umur di tanah yang akan aku berikan kepada kamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berikan kesaksian palsu tentang orang lain, jangan ingini kepunyaan orang lain, rumahnya, istrinya, abdinya, ternakannya, kedainya atau apa-apapun miliknya. 10 hukum Allah merupakan satu set hukum atau kod undang-undang yang diberikan oleh Tuhan Allah secara langsung kepada Musa di Gunung Sinai. Selepas peristiwa Keluaran di mana umat Israel keluar atau dibebaskan dari perhambaan di Mesir, umat pilihannya ini hampir serta-merta kehilangan pandangan akan kuasa dan kebaikan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak menyukai akan kesusahan yang dialami mereka dan mereka mula mengeluh. Mereka bergaduh dan suka untuk dipimpin oleh Musa. Musa kemudian meminta pertolongan daripada Tuhan di Gunung Sinai. Kita boleh melihat dan merujuk dalam kitab Keluaran bab 15 sehingga bab ke-18. Saudara-saudari sekalian, dalam Perjanjian Lama, Tuhan sendiri mengukir kehendaknya untuk manusia pada 2 loh batu. Kumpulan hukum pertama meletakkan hukum yang bertujuan untuk melindungi keharmonian antara Tuhan dan manusia. Kumpulan hukum kedua pula ditulis untuk mengekalkan rasa hormat sesama manusia. Adalah penting untuk kestabilan satu bangsa yang dibentuk agar setiap manusia bertindak dengan cara yang boleh dipercayai. Sikap mementingkan diri sendiri mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Apabila seseorang melanggar perintah, dia perlu membayar penalti, membalas kepada orang yang telah dicederakannya atau melakukan korban untuk memulihkan kedamaian dengan Tuhan. Saudara-saudari sekalian, hukum ini harus dipandang sebagai pemberian ataupun gift yang besar dan penuh kasih daripada Tuhan Allah Israel kepada umatnya. Tidak seperti semua Tuhan purba di timur yang lain, Tuhan Allah menyatakan kehendaknya dan menjelaskan dengan sangat terperinci bagaimana untuk menyenangkannya dan bagaimana untuk menjalani kehidupan seseorang dengan betul untuk bergaul dalam kalangan masyarakat. Walaupun pemberian hukum-hukum ilahi ini untuk mengawal hubungan, namun ternyata umatnya itu mendirikan dan menyembah berhala.
Mereka berbohong dan mencuri antara satu sama lain. Banyak pemimpin mereka melakukan rasuah dan mereka tidak mahu menghormati Tuhan. Sepanjang 1400 tahun berikutnya, ya, hukum Allah ini sering dilupakan dan penyembahan kepada Tuhan yang benar telah ditinggalkan. Saudara-saudari sekalian, Tuhan memanggil manusia. Kadang-kadang umatnya akan kembali kepada Tuhan dan dipulihkan. Pada masa lain, mereka akan mengabaikan Tuhan Allah dan mengalami kesusahan yang dahsyat akibat daripada ketidaktaatan mereka kepada hukum-hukumnya. Tuhan Allah berkata bahawa suatu hari Dia akan menghantar seorang juru selamat dan akan mengadakan perjanjian baru dengan umatnya. Dalam kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sehingga ayat ke-33 berkata, Tuhan berfirman, akan tiba masanya aku membuat perjanjian yang baru dengan umat Israel dan Yehuda. Perjanjian itu tidak seperti perjanjian yang aku buat dengan nenek moyang mereka ketika aku menuntun mereka keluar dari Mesir. Walaupun aku seperti seorang suami kepada mereka, namun mereka mengingkari perjanjianku dengan mereka. Inilah perjanjian baru yang akan kubuat dengan umat Israel. Aku akan menyimpan hukumku dalam batin mereka dan menulisnya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah Yeremia bab 31 ayat 31 sehingga ayat ke-33. Jemaat yang dikasihi Tuhan sekalian, di dalam perjanjian baru pula Tuhan mengutus juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk menjalani kehidupan yang sempurna dan menanggung hukuman dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, Dia membawa kepada pengampunan dan persahabatan dengan Tuhan dan menjadikan kita sempurna di mata Tuhan melalui iman. Anda boleh merujuk dalam kitab Roma bab 3 ayat 20, Galatia bab 2 ayat 16 dan juga Galatia bab 3 ayat 9 sehingga ayat ke-14. Yesus datang untuk memenuhi hukum dan mengajar bahawa hukum ini adalah sama pentingnya dengan ajaran Taurat. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi, kamu munafik. Kamu memberikan 1/10 daripada berbagai-bagai jenis rempah seperti selasih, adas manis dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mentaati ajaran Taurat yang betul-betul mustahak seperti keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Semua perkara ini harus kamu lakukan tanpa melalaikan ajaran yang lain. Inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 23 ayat ke-23. Saudara-saudari sekalian, saya juga akan membaca dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 2 sehingga ayat ke-3. Inilah caranya kita tahu bahawa kita mengasihi anak-anak Allah. Kita mengasihi Allah dan kita mentaati perintahnya. Apabila kita mentaati perintah Allah, maka kita mengasihi Allah. Perintahnya pun tidak terlalu susah bagi kita. 1 Yohanes bab 5 ayat 2 sehingga ayat ke-3. Hukum Taurat tidak menyelamatkan orang-orang berdosa. Anda boleh rujuk dalam Galatia bab 2 ayat 21 dan juga Galatia bab 3 ayat ke-21. Taurat mengungkapkan kekudusan Tuhan dan keperluan manusia akan keselamatan. Roma bab 3 ayat 20. Taurat adalah cermin yang menunjukkan betapa kotornya kita, seperti mana yang dicatat dalam Yakobus bab 1 ayat 22 sehingga ayat ke-24. Tetapi tidak menyediakan pembasuhan yang kita perlukan. Hanya Kristus yang dapat melakukannya. Saudara-saudari sekalian, ingatlah akan kebenaran ini. Hukum Tuhan ditulis pada loh-loh batu, seperti mana yang dicatat dalam Keluaran bab 24 ayat ke-12. Tetapi di bawah perjanjian baru, Tuhan menulis perkataannya di dalam hati kita, seperti mana yang dicatat dalam 2 Korintus bab 3 ayat 1 sehingga ayat ke-3. Ketika kita merenungkan firman-Nya, Roh Kudus membuatnya menjadi bagian dalam batin kita, dari batin kita, dan kita menjadi lebih seperti
Yesus Kristus, seperti mana yang tercatat dalam 2 Korintus bab 3 ayat 18. Dan Roh Kudus memungkinkan kita untuk memenuhi tuntutan hukum Tuhan yang adalah kebenaran. Apakah motif kita mematuhi hukum-hukum Tuhan? Motif tertinggi kita sepatutnya adalah kita mentaati kerana kita mengasihi Tuhan. Jika kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan menyediakan jalan bagi penebusan ketidaktaatan kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian, kita hidup tidak berada di bawah hukum, tetapi hidup di bawah kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan inilah yang mendorong kita untuk taat, kasih dan hidup untuk menyenangkan hatinya. Sekian untuk renungan pada pagi ini. Sepanjang minggu ini, kita akan merenungkan beberapa hukum daripada 10 hukum Allah. Untuk mengetahui apakah hukum yang akan kita renungkan setiap pagi, anda tetaplah setia mendengarkan saluran bangkit. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan syurga, kami bersyukur untuk hari yang telah Engkau jadikan kepada kami pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya 10 hukum yang akan kami pelajari sepanjang minggu ini akan menjadi pimpinan dan tuntunan kepada hidup kami dan hubungan kami antara Tuhan, bahkan hubungan kami sesama manusia. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.